Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات من شر المسيح الدجال ونعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسوء الأسقام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukurlah kepada Allah di pagi ini, yaitu kita tengok kepada ayat 16 sampai 17 daripada surah Luqman, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bunai. Allah taala hikayat tentang masalah Sayyidina Luqman pesan kepada anak dia. Dia kata, ya bunai, wahai anakku. Ini orang panggil kurikulum mendidik anak. Yang dipesankan oleh Sayyidina Luqman kepada anaknya, dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Dia kata, ya bunai, dulunya dia pesan 2 perkara. 3 perkara lah. Pertamanya iaitu jangan syirik dengan Allah. Maknanya kita nak didik anak, nak bentuk seorang manusia, iaitu kena bentuk iman dia. Kerana manusia ni orang panggil makhluk izdiwaji,
makhluk yang mempunyai jasad dan mempunyai roh sekali. Mereka sentiasa duduk terbalik. Hati kita ni duduk gerak sama, setah mikir gitu, setah mikir gini, tidak tetap. Sebab itulah ada doa ke Allah, ya muqallibal qulub, ya Allah yang membalik ke hati-hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku, ala dinika, di atas agama kau, wa ala ta'atika, dan di atas taat kepada kau, waghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agama Engkau dan taat pada Engkau. Apalah dosa yang telah lalu, yang aku telah lakukan dan yang belum aku lakukan, dan yang aku sembunyi dan aku terang, aku melakukan dalam keadaan terang, orang nampak dan sebagainya. Minta Allah Subhanahu wa taala anak hati kita ni tu sentiasa duk golek sama. Dan hati saat ni tu, supaya kita nak hati tetap, manusia ni selagi ni ada emosi, ada emotion atau emosi ni iaitu rasa nak murih, sedih, rasa sedih, rasa nak murih, rasa nyanyi dan sebagainya lah. Dan dia ada otak, dia mikir. Otak ni kadang-kadang tak ada rahmah. Maksudnya otak ni Tuhan buat manusia ni iaitu makhluk izdiwaji, maknanya ada hati. Hati ni biasa sifat-sifat ianya iaitu ada sifat mahmudah dan mazmumah. Ada sifat iaitu sifat baik, sifat tak molek, kasih, rindu, nyanyi, sedih. Dan ada sifat tak molek, bencilah, lengik dan sebagainya. Otak sana ia tak senyap. Ia hanya memutuskan. Ada apa semua ia putuskan. Itu saja otaknya. Hak ni kena, hak ni tak kena. Biasa otak ni kalah kepada hati. Allah dengan hati lah. Sebab tu bila orang gila contohnya, gila petino dan sebagainya contohnya lah, otak buat putus kata tak boleh, maka dia akan cegi juga kerana dia turut nafsu dia, hawa nafsu hati. Lepas tu bila duduk dalam keadaan lah tu, nak wis seimbang, nak wis sama berat molek, kena beriman kepada Allah. Sinilah bila ada iman, makna kata ada pedoman. Iman saat itu iaitu kita percaya kepada Allah. Lepas tu ada Islam, iaitu ada perintah Allah. Perintah Tuhan suruh. Iman kita percaya Tuhan, lepas tu kita turut perintah Allah. Maka dan kita ambil dua ni untuk mari kontrol, untuk mari mudi dan untuk mari piping kita dalam hidup kita. Sebab itulah jaya saat itu. Dan ada 3 usul yang panggil. Pertama, iman, Islam, ihsan. Selain pada kita percaya kepada Allah dan kita ada perintah-perintah Allah, ada ihsan. Ihsan saat itu kita ada perasaan ketika kita hidup di atas dunia ni seolah-olah kita nampak. Anta'budallah, bahawa kamu semua Allah ka'annaka tarah, seolah kamu nampak. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau mu tak nampak pun Tuhan nampakmu. Sini tepat nak mengubahkan jadi manusia saat itu jadi molek. Dah rezeki akhlak dia, tikah laku dia sedang tubik kepada tangan kaki. Karena apa? Bila kita kata dah ada
Iman saat itu, iman ni dah akan bergerak lagi. Bila iman ada di hati, dan iman saat itu ada benda-benda yang ada takwa kepada Allah, ada siqah billah, ada kepercayaan dengan Allah, dan ada pula harapan pada Allah, ada bergantung pada Allah, tawakal pada Allah. Maka benda-benda ni bila ada iman ni, iman akan mari kepada mata kita. Dan iman akan bergerak lagi seluruh tubuh badan kita. Iman mari sampai di mata kita. Maka bila kita nak buat maksiat, maka iman lari mata kita. Dan iman akan suruh mata saat itu tengok kepada kebaikan. Iman mari di telinga kita. Dan iman kata pula, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mata, telinga, hati, akal semua akan ditanya. Iman duduk di telinga. Iman duduk hidung kita, duduk di mulut kita. Iman duduk di tubuh kita. Iman akan sampai di tangan kita. Bila sampai tangan kita dikontrol, dijaga. Jadi iman kita akan dijaga. Lepas tu pula iman kita akan pergi di kaki, iman akan pergi di seluruh tubuh kita. Maka iman kita saat itu kontrol, menguasai diri kita. Sinilah barulah manusia saat itu tak ada sesat lah, ada pedoman. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, maka adakah orang Tuhan bukakan dada dia, hati dia lil Islam, untuk Islam, fahuwa ala nurim min rabbih, maka dia akan dapat duduk di atas, fahuwa ala nurim rabbih, fahuwa ala nurim min rabbih, dia akan tetap duduk di atas cahaya Allah. Tuhan ada suluh dia, dia jadi berdomel suluh dia, suluh gerak-geri dia nak hidup saat itu semua. Nah, iman akan suluh dia, iman akan tunjuk kepada dia. Fahuwa ala nurim rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, maka celakalah bagi orang yang keras hati pada ingat Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Ulaika fi dhalalin mubin, maka orang keras hati hak ada otak saja, ada tangan dia, ada telinga dia, ada mulut dia, ada hidung, ada mulut, ada tangan semua, tapi tak ada benda duk kontrol supaya orang tak ada darah, supaya orang tak ada hidup. Maka dia akan buat turut rasa dia pada ketika tu. Sebab tu Tuhan kata fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, maka celakalah bagi orang yang kerah hati mereka daripada ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalin mubin, maka mereka itu hiduplah sesat. Hiduplah sesat, tak ada apa-apa perkara. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha, maka Allah Subhanahu wa taala ia turunkan kitabun mutasyabiha, sebaik-baik kata-kata kitabun mutasyabiha, kitab yang serupa, ada ciri-cirinya, sebut neraka syurga, sebut tentang kebaikan. Orang panggil kitab mutasyabihan, uslubnya sama, dan ceritanya tentang kisah-kisah dan nasihatnya, mauizahnya, isi kandungannya nak serupa ya. Benda-benda tu iaitu untuk nak tunjuk pada manusia sebagai penyuluh kepada manusia, sebagai pelita kepada manusia. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Hak yang taksya'ir, hak yang akan rasa di diri-diri orang. Nah, kitabun mutasyabihan mathaniya taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, kulit-kulit orang yang takut kepada Tuhan mereka itu.
taksya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Bila dia takut Tuhan saat itu, maka buawi tangan dia saat itu, kaki dia, tubuh dia saat itu tunduk. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, kepada ingat Allah Subhanahu wa taala. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Dan itulah Tuhan kata, bertunjuk Tuhan tunjuk dengannya akan orang dia nak tunjuk. Wa man yudlilillah, dan siapa yang Tuhan sesatkannya, famalahu min had, maka tidak ada baginya min had, petunjuk. Tak ada petunjuk. Dah. Itulah ayat kata kita kena Tuhan sebut iaitu itulah nak kena ada iman seorang. Sebab tu itu syirik. Yang kedua, Tuhan besar tentang masalah ibu bapa, birrul walidain, buat baik kepada ibu bapa. Bersamalah. Kerana orang ni kalaulah dia tak ada buat baik, tak buat baik kepada ibu bapa, makna kata dia tak akan jadi molek dah lah. Kerana dia nak pergi molek dengan orang lain saat ni tu, dia kena baik dengan ibu bapa dulu. Nabi SAW sabda, Nabi tu khairukum li ahli. Orang yang molek tu ialah orang yang molek kepada adik-beradik dia, kepada keluarga dia, mak dia dulu, adik-beradik dia dulu. Wa ana khairukum li ahli, dan aku, Nabi kata, sebaik-baik kamu kepada ahliku. Muamalah, pergaulan, tunjuk kasih sayang kepada ibu bapa. Itu hak mula-mula kita ada hurai dah kemarin. Yang tiganya iaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada dua ibu bapa. Ingat jasa ibu bapa. Barulah Tuhan sebut hak yang kepak ni, ya bunayya innaha, anak, wahai anak, innaha, sesungguhnya, in takum mithqala habbatin min khardali, jika ada sebesar biji sawi, benda yang kecil, min khardalin, daripada biji sawi, fatakum fi sakhrah, maka benda tu duduk oleh batu, au fis samawat, atau duduk dalam langit bumi, au fil ard, atau duduk dalam bumi, ya'ti biha Allah, Tuhan akan datangkan dengannya. Ni nak royak kata apa saja kita buat, kita sembunyi, benda ni penting benar. Karena seorang saat itu nak tahu kata dia saat itu beriman atau tidak, iaitu tengok kepada dia saat itu adakah takut. Ketika orang tak tahu, ketika orang tahu sirran wa alaniyatan. Sebab tu ketika Tuhan nak wayak orang molek ni, Tuhan wayak molek orang molek dua perkara. Sama ada depan orang, belakang orang, molek belakang. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar. Tengok Tuhan nak tunjuk orang hak molek, orang hak infak dah di malam dan di siang. Tengok, sirran wa alaniyatan, dalam keadaan sembunyi dan depan orang secara terang. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka itu pahala di situ mereka itu. Wala khaufun 'alaihim, dan tidak ada takut di atas mereka itu. Wala hum yahzanun, dan mereka tak akan duka cita. Inilah nak ayat bahawa memang Allah Subhanahu wa taala bila ayat orang molek dua kali. Dah, wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Anaklah kamu sembunyi
atau kamu nak tunjuk orang apa, maka sungguhnya Allah Ta'ala tahu juga. Dan Tuhan tahu semua. Dan Tuhan sebut sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه sesungguhnya Allah ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Tuhan tahu al-jahra, benda hak terang, dan bagi hak sembunyi, hak tak nampak. Sebab tu benda ni kena ada dalam email orang Islam. Kena ada bagian ni perasaan ni. Di sini pun sebab tu juga. Ayat kata, ya'ti biha Allah, Tuhan akan bawa semua. Kita buat apa sahaja. Nak suruh kita takut kepada Allah fi sirran wa alaniyah, fi sirri wal alan. Dalam keadaan kita duduk seorang sembunyi, atau dalam kita saat itu al-alan, iaitu kita duduk depan orang dan sebagainya. Semua hal itu kita kena tahu. Dan kena ada perasaan yang kata Allah Subhanahu wa taala tahu ketika kita sembunyi atau apa sahaja. Tuhan tahu semua. Nanti sudah lah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Tuhan saat itu, bagi ada dalam langit dalam bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Dan jika kamu saat itu intu bedu ma fi anfusikum au tufuh, bagi hak kamu duk tunjuk atau kamu sembunyi, yuhasibukum bihillah, maka Tuhan tahu, Tuhan hisab belaka. Wa yaghfiru liman yasha, maka Tuhan ampun kepada mereka Tuhan nak. Wa yaghfiru liman yasha, dan Tuhan saat itu pula Tuhan azab kepada orang Tuhan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Ta'ala iaitu maha berkuasa di atas tiap-tiap perkara. Sebab itu Tuhan sebut sini, ya bunayya innaha, ya anak, innaha in takum mithqala habbatin, jika ada sesuatu saat ini sebesar biji min khardal, daripada biji sawi, fatakum fi sakhrah, adalah ia dalam sakhrah, itu duduk dalam batu, au fis samawat, atau duduk dalam langit, au fil ard, atau dalam bumi, ya'ti biha Allah, Tuhan akan bawa. Nak tusuk pada Tuhan tak boleh. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allah turja'ul umur. Tuhan tahu semua bagai hak depan belakang semua saat itu, dan akan kembali semua benda kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Taala itu latifun khabir, Tuhan Maha mengetahui. Maha lembut terhadap hamba-Nya, Maha perhatian, nyanya kepada hamba-Nya, khabirun, dan Maha mengetahui. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ayat lah. Dan saya nak tengok ada soalan semua saat ni enggak, maka silakan tanya insya-Allah. Sadaqallahu azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dah.
Start. Sikit. Ni Kedah berduka atas bencana banjir akibat kepala air di Gunung Jerai mati dan 3 hilang. Semoga saudara kita yang terkena musibah diberi ketabahan. Terima kasih Doktor atas perkongsian ilmu di pagi ini. Ya, insya-Allah dah. Kita musibah ni macam-macam lah. Musibah saat itu macam-macam. Allah Subhanahu wa taala firman kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Tidak akan kena musibah saat itu. Tidak akan kena musibah saat itu melainkan barang yang Allah Subhanahu wa taala tulis. Tak akan kena musibah melainkan pohon Tuhan telah tertulis. Itu benda hak kita sebagai orang Islam kena yakinlah. Bahawa mana-mana musibah tidak akan kena melainkan pohon yang Allah Ta'ala. Kita doa ya hidup di atas dunia ni tak ada menentu. Saya tengok isteri kepada pak saudara saya duk segar-segar. Maka tiba-tiba mari tak tahu kena di mana COVID. Dalam masa seminggu ya. Makan habis. Di paru-paru atau pot saat itu mati malah. Cepat. Ani dunia nak ayat kata dunia terlalu cepat sangat. Kita nak kira tak boleh. Nak kira tak boleh dunia sana. Kau hai ayu yun insya-Allah amin. Lama jemaah wala zikir wiri rau zikir mai tam imam dai mai. Ketika kita semaya jemaah ni adakah kita kena turut zikir imam atau tidak? Tidak kena turut. Kita nak zikir seorang pun tak apa. Harus ya kita zikir Allah Subhanahu wa taala lepas semaya. Harus saja. Dan harus saja kalau kita kena turutnya kita semaya. Bila kita semaya maka kena turut rukun af'al, rukun fi'li, rukun buat. Rukun buat kita kena turutlah. Sebab Nabi SAW sebut innama ju'ila al-imam liyutamma bih. Jadi kata imam saat itu untuk kita turut. Sebab tu zikir luar semaya ni tak kena turut dak. Selamat hari Ashura, semoga kita semua dalam keadaan sihat, tenang dan diridai Allah. Hari ini hari Ashura insya-Allah. Semua orang puasa. Alhamdulillah tahniah. Tahniah kepada orang yang puasa semualah. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah masih diberi peluang berada di atas muka bumi ya alhamdulillah. Macam ni wasal teh pagi ni. Bukan kita puasa ke? Puasa. Tapi dah ingat siap dah lah nak terah gitu ya. Maka wasal teh sikit.
Ia kata kerani luk yatim teme kau tengan mai tesami kau mini sai mai di. Tu laki tak molek ni kena buat molek pada anak yatim. Nah, yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Ya suruh buat molek pada yatim. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Nah, Allahu ya'lamu al-mufsida minal muslih wa la syaa Allahu la'anatakum. Saya minta minta berhenti dululah pasal letih sikit pagi ni. Tak serupa sokmo ni. Tak. Itulah saja pagi ni. Terima kasih yang masuk semua. Saya mohon maaf . Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doalah semoga kita selamatlah insya-Allah. Pasal letih sikit pagi ni . Banyak sajalah pagi ni . Terima kasih semua. Dalam 40 minit lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.